بإيدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان. إيدي بإيدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى لا يظلم الأمريكان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah kembali bersua setelah beberapa hari, beberapa minggu tidak buat live. Jadi alhamdulillah saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan artis dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya ingin berkongsi berkaitan keistimewaan emas sebagai simpanan. Jadi saya ingin berkongsi isi kandungan daripada buku Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali kita perlu syukurlah Allah Taala telah bagi kita kehidupan, kesenangan dan kesihatan. Jadi kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah yang memberikan kita segala-galanya. Jadi alhamdulillah sebelum saya berkongsi dengan lebih tepat, untuk permulaan ni saya baca dulu apa yang ditulis oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan, saya sendiri ni merupakan penyimpan emas lah. Saya sendiri ni penyimpan emas bermula tahun 2017 lagi. Bermula tahun 2017 saya dah mula menyimpan emas bersama Public Gold. Sebelum tu saya dah simpan emas, tapi bukan dengan syarikat Public Gold lah. Saya beli dulu dina emas daripada kerajaan negeri Kelantan. Dina yang ada yang tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan seterusnya saya dah kenal Public Gold dan saya mula menyimpan bersama Public Gold lah daripada saya masih belajar lagi. Masa saya belajar di Institut Pendidikan Guru, masa tu lagi saya dah mula menyimpan emas sebagai penyimpan sahaja. Jadi alhamdulillah pada awal tahun ni saya jadi artis dealer lah. Saya jadi artis dealer dan buat masa sekarang ni saya telah membimbing lebih 100 orang penyimpan emas di bawah bimbingan saya. Jadi semua orang menyimpan emas di bawah bimbingan saya ni saya bekalkan dengan ilmu. Saya bagi maklumat-maklumat, ilmu-ilmu dan menjelaskan cara-cara menyimpan emas secara bermatlamat. Dan saya bantu untuk mereka menguruskan apa-apa berkaitan dengan simpanan emas bersama Public Gold ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum tu saya tunjuklah beberapa keping ataupun beberapa jenis emas lah bersama Public Gold. Okey. Yang pertama sekali, tuan-tuan boleh tengok gambar sebelah ni, iaitu satu ekor kambing bersama dengan 1 dinar. Satu ekor kambing bersama dengan 1 dinar di gambar sebelah tu. Sebelah gambar 1 dinar Public Gold tu ada 1 dinar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu dinar zaman Rasulullah bersamaan dengan 1 ekor kambing, begitu juga dengan 1 dinar pada zaman sekarang ni. Jadi sebelum saya lebih lanjut berkaitan tu, saya pergi dulu topik yang ditulis oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, muka surat 20. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i beritahu apa? Walaupun harga emas sudah naik lebih tinggi berbanding harga saya beli dahulu, saya tidak jual emas-emas saya. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ni dia beli emas, walaupun harga emas dah naik dia tak jual lagi emas-emas dia. Dan saya ni dibagi tahu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ni dibagi tahu dia ni sebagai gold saver. Saya bukan gold investor. Sebab tu kita kena tahu kedudukan kita. Kita ni sebagai gold saver ataupun gold investor. Gold saver ni dia akan melihat, dia akan cakna tentang peningkatan gram-gram yang ada pada dalam simpanan dia. Tahun ni berapa gram, tahun depan berapa gram, bulan ni berapa gram, bulan depan berapa gram. Jadi gold saver ni dia akan pastikan simpanan emas dia ni sentiasa meningkat setiap bulan, setiap tahun. Adapun gold investor ni dia tengok kepada keuntungan emas, keuntungan duit yang diperoleh, bukan kepada
pertambahan gram. Jadi yang lebih selamat yang lebih bagus, kata Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, ialah jadilah gold saver. Gold saver ni dia simpan emas, simpan tanpa melihat harga emas. Bila kita tahu emas ni dapat membantu kita tahu keistimewaan emas, kita tahu emas ni dapat membantu daripada duit kita bocor, maka kita akan beli emas tanpa melihat harga emas. Nah, kalau tuan-tuan nak tengok harga emas, lebih baik tuan-tuan jadi gold investor. Dan gold investor ni bukan beli 1 gram 2 gram. Nah, gold investor ni dia perlu beli 100 gram ke atas. Kalau tuan-tuan ada duit dan tuan-tuan mampu beli 100 gram ke atas, masa tu tuan-tuan perlu tengok harga emas. Tapi kalau tuan-tuan nak beli emas tak cukup 100 gram, baik beli je. Beli je dengan duit yang ada, beli je emas. Dan apa dia lagi dia bagi tahu apa? Saya jadikan emas ni sebagai salah satu bentuk simpanan. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bagi tahu, saya menjadikan simpanan emas ni sebagai satu bentuk simpanan selain simpanan di bank, bukan sebagai alat pelaburan. Jadi emas ni sesuai sebagai simpanan. Ya, simpanan selain daripada kita simpan duit-duit kita dalam ASB ataupun tabung haji ataupun dalam bank, kita jadikan emas ni sebagai simpanan juga. Dan emas ni bagi mentor saya, emas adalah simpanan. Emas bukan pelaburan. Apabila harga emas naik, saya akan seronok. Sebab apa? Kekayaan kita bertambah. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah harga emas ni pada tahun 2000 dulu, pada tahun 2000 dulu harga emas ni RM35 je 1 gram. RM35 1 gram. Pada tahun 2010 harga emas RM130. Dan alhamdulillah pada tahun lepas harga emas tertinggi ialah RM304, dan pada tahun ni sedikit menurun jadi RM260-270. Jadi kalau kita tengok harga emas ni sentiasa naik. Harga emas sentiasa naik. Bukan setakat harga emas je tuan-tuan naik. Kalau kita tengok benda-benda lain pun semua naik. Harga karipat naik, harga gula naik, harga minyak naik, harga besi naik, harga rumah naik, harga tanah naik. Semuanya hakikat sebenarnya harga semua benda ni naik. Sebelum saya cerita harga emas naik, benda-benda barang ni naik, dia ada satu benda ialah kuasa beli. Perbezaan antara kuasa beli duit dan juga kuasa beli emas. Nanti saya terangkan lagi. Dan apabila harga emas turun, saya lagi seronok. Sebab apa? Apabila harga emas turun, lagilah seronok. Harga emas naik seronok, harga emas turun pun seronok. Harga emas naik seronok sebab apa? Kekayaan kita bertambah. Dulu satu dinar RM600, sekarang satu dinar RM1.100, RM1.200. Maksudnya kekayaan kita bertambah. Duit kita bertambah hari kita jual. Apabila harga emas turun, lagi seronok. Kenapa lagi seronok apabila harga emas turun? Sebab apa? Sebab masa harga emas turun ni lah peluang untuk kita menambahkan gram-gram emas. Peluang untuk kita meningkatkan lagi pembelian emas kita. Dulu kita beli harga biasa kita beli 1 gram, harga biasa kita beli setengah gram, harga biasa kita beli RM100. Tapi apabila harga emas jatuh, masa inilah peluang untuk kita memborong emas. Bukan beli emas lah, masa inilah kita nak borong emas. Nak beli 10 gram ke, 20 gram ke, 50 gram ke. Sebab apa? Apabila kita beli pada harga rendah, maka kita akan dapat harga purata emas. Dan apa yang dirisaukan oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, mentor saya, dia bagi tahu apa? Yang tidak seronok hanyalah apabila kepingan emas saya tidak bertambah dari tahun ke tahun. Yang ni yang tak seronok. Sepatut emas ni makin simpanan emas kita makin banyak. Jadi apa yang menyedihkan ialah kalau kita simpan emas tapi simpanan emas kita, gram-gram emas kita tu tidak bertambah dari bulan ke bulan ataupun dari tahun ke tahun. Ramai orang tanya saya, kalau beli emas tetapi tidak jual-jual emas tersebut, mana untung simpan emas ni? Jadi Tuan Muhammad Zulkifli tanya orang tu balik, kalau simpan duit banyak-banyak dalam bank dan tak pakai, apa untungnya? Dan simpan emas banyak-banyak tak jual, apa untungnya simpan emas? Tanya dia balik. Kalau simpan duit dalam bank banyak-banyak, simpan tapi tak guna-guna, apa untung? Dia kata untungnya akan dapat dividen. Berapa dividen yang dapat? Berapa sangat dividen yang dapat melalui apabila kita simpan dalam bank, dari ASB ke tabung haji ke. Sekarang ni kalau kita tengok dividen yang diperoleh daripada ASB tabung haji, kalau 7% tu dah tinggi dah. Sekarang ni dah 4%, 5% sahaja. Ada 3% lebih. Jadi sangat-sangat sikit kalau dibandingkan dengan keuntungan dengan kita simpan emas. Sebab apa? Dividen diperoleh daripada ASB tabung haji
tu tak dikira lagi, tak ditolak lagi dengan inflasi. Tuan-tuan, di Malaysia ni inflasi ni 2 hingga 3% inflasi berlaku setiap tahun. Kalau kita dapat 5% dividen ditolak dengan 3% inflasi, kita baru untung kita baru 2%. Berbeza dengan emas, purata kenaikan harga emas daripada tahun 2000 sampai sekarang ialah 10%. Dan Tuan Azizi Ali, penulis buku Jutawan daripada Planet Jupiter, bagi tahu apa, apabila kita satu instrumen keuangan memberi keuntungan 10% setiap tahun, itu adalah jumlah yang besar dah. Dan seterusnya, betul dengan kita simpan emas, dengan kita simpan duit di dalam bank, betul kita akan dapat dividen, tetapi dengan dividen itu sahaja tidak bermakna kita lebih kaya apabila diambil kira risiko inflasi dan kemerosotan ringgit. Bahkan mungkin dividen itu pun tidak berbaloi, tak berbaloi pun. Dan untuk nilai yang lebih terjamin dalam jangka masa panjang, saya lebih yakin menyimpan emas. Saya lebih yakin menyimpan di dalam bentuk emas. Saya tidak akan jual emas-emas itu kecuali dalam 3 keadaan. Jadi emas ni kita tak akan jual lah kecuali berlaku 3 keadaan. Dan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i pun dia bagi tahu apa, dia tak akan jual emas-emas yang dia ada kecuali pada 3 keadaan. Pertama apa dia? Pertama, kecemasan. Apabila berlaku apa-apa kecemasan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah orang dulu-dulu ni, dia menyimpan emas, tak simpan emas. Emas ni dia simpan berterusan. Ini contoh gold bar 1000 gram. Ini sebagai emas perhiasan saja, ringan saja ni. Okey, kalau kita simpan emas, orang dulu dia simpan emas, dia akan simpan. Ada duit untuk meniaga ke, tarik getah ke, dia akan simpan duit itu. Dan dia bukan simpan dalam bentuk duit. Dan orang dulu dia susah nak simpan dalam bank apa semua, dia beli emas. Dia akan beli emas. Dan bila dia akan jual emas-emas tersebut apabila berlaku kecemasan ataupun keadaan terdesak. Yang mana terdesak ni macam mana? Duit sekeliling dah tak ada dah. Duit dalam simpanan tak ada, duit orang keliling pun dah tak ada. Maksudnya duit dalam simpanan dah tak ada. Kita gagal semua pun, anak kita pun tak ada, suami kita pun tak ada, ataupun isteri pun tak ada juga last sekali. Last sekali ialah kita akan jual emas yang kita ada. Jadi apabila berlaku apa-apa kecemasan, maka masa inilah emas berfungsi. Masa inilah kita perlu jual emas kita. Contoh apabila apa yang berlaku? Contoh peperangan. Tuan-tuan, contoh berlaku pada orang Vietnam dulu. Vietnam ni berperang dengan Amerika. Apa yang berlaku? Orang Vietnam ni dia lari ke negara-negara terdekat, termasuk di dalam Malaysia ni. Apa yang dia buat? Butang-butang baju dia. Butang-butang baju dia ni diperbuat daripada emas. Sampai sahaja negara kita di Malaysia ni dia akan jual butang-butang emas tu, maka dia akan memulakan hidup baru. Masa inilah dia mulakan perniagaan, mula untuk beli keperluan asas, beli tanah, mula kehidupan baru dengan apa? Dengan emas yang dia ada tadi. Jadi berlaku kecemasan sahaja, berlaku peperangan, dia akan jual emas tersebut. Ataupun terdesak, anak sakit ke, kemalangan ke apa semua, maka masa inilah emas kita akan jual. Yang kedua ialah apabila berlaku keuntungan. Ada peluang menjana keuntungan yang lebih baik berbanding simpan emas. Seperti apa? Seperti dijadikan modal pusingan bisnes. Kita nak jadikan modal pusingan bisnes, atau peluang menukarkannya ke dalam aset yang lebih menguntungkan seperti membeli hartanah di bawah harga pasaran. Jadi macam mana? Yang kedua, kita akan jual emas kita apabila ada sesuatu yang lebih menguntungkan. Seperti apa? Seperti kita sebagai modal perniagaan kita. Boleh jual emas-emas tu untuk dijadikan modal perniagaan ataupun untuk beli rumah. Jadi ramai sekarang ni orang beli emas sebagai apa? Sebagai modal untuk Allahumma salli ala Muhammad, untuk beli rumah ataupun beli tanah. Dan seterusnya ialah capai matlamat. Yang ketiga ni ialah untuk mencapai matlamat. Sudah tercapai matlamat simpanan emas seperti simpanan pendidikan anak, simpanan pergi haji dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, untuk kita mencapai matlamat keuangan kita ni, kalau kita simpan duit ni, kebiasaannya akan berlaku kebocoran. Sebab apa? Contohlah kita nak pergi haji, kita perlu ada 15,000. Jadi dia simpan, kemungkinan besar apabila kita tengok duit yang kita ada tu dah banyak dah, maka kita akan guna balik duit tersebut.
kita akan guna balik duit tersebut. Sebab apa? Naluri manusia terhadap duit ni, semakin kita tengok duit, semakin banyak duit yang kita tengok tu, semakin kita nak berbelanja. Kita nak belanja lagi, kita nak belanja lagi. Sepatutnya apabila kita simpan, dia bertambah banyak, tapi bertambah sedikit. Tuan-tuan, kajian yang dibuat pada tahun lepas, tahun lepas untuk rakyat Malaysia ni 75% ni 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000. 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Bermaknanya kalau 100 orang, 75 orang tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Hanya 25 orang sahaja ada simpanan melebihi RM1,000. Ni tak kira orang yang kerja 1 tahun ke 2 tahun ke 5 tahun 10 tahun pun tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Jadi ini masalah yang sangat-sangat ketara lah tuan-tuan. Kalau kita simpan emas, cukup dengan kita ada 1 dinar, dah cukup dah, kita dah ada RM1,000 di tangan kita. Okey, untuk capai matlamat simpanan emas, bila kita akan jual emas kita apabila tercapai matlamat keuangan kita. Jadi ramailah, macam ada orang dia nak simpan emas ni sebagai apa? Sebagai dana untuk dia kahwin, dana perkahwinan. Daripada masa belajar lagi dia simpan duit, simpan emas untuk apa? Untuk dana perkahwinan. Apabila dia nak kahwin nanti, dia akan jual emas dia tu sebagai untuk guna perbelanjaan lah, untuk guna perbelanjaan semasa majlis perkahwinan dan juga selepas majlis perkahwinan nanti. Ataupun boleh juga dijadikan sebagai hantaran perkahwinan. Ada orang dia suka dia suka untuk emas ni dijadikan sebagai hantaran. Dan sebagai apa dia lagi, emas ni boleh dijadikan juga sebagai contoh matlamat untuk kita beli kereta. Ada pelajar ni, orang-orang muda ni, dia nak beli kereta. Dia beli kereta ni 3 tahun ke hadapan. Maka bila melebihi 2 tahun, maksudnya 3 tahun 4 tahun ke hadapan, sebaik-baiknya kita simpan di dalam bentuk emas. Dan bila kita dah habis belajar, dah mula kerja, kita boleh jual emas-emas tersebut untuk beli kereta kita. Dan ataupun untuk pergi haji, ataupun untuk buat umrah, ataupun sebagai dana kecemasan, ataupun sebagai dana pendidikan anak-anak, ataupun sebagai apa? Allahumma salli alaihi wasallam, sebagai dana persaraan. Nah, okey. Jadi tanpa 3 sebab itu saya tidak akan jual emas-emas saya. Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq apa? Tanpa 3 sebab itu saya tidak akan menjual emas-emas saya. Pertama, sebagai dana kecemasan, berlaku apa-apa kecemasan baru jual. Yang kedua, untuk perkara yang lebih menguntungkan. Seperti modal bisnes, ataupun untuk beli hartanah di bawah harga pasaran, ataupun apabila berlaku capai matlamat, masa inilah kita akan jual emas kita. Contohlah ada orang target nak pergi umrah Yang pergi umrah perlu ada 7 dinar. Jadi apabila dah cukup 7 dinar dan dia nak pergi umrah, maka masa inilah dia akan jual semua emas-emas dia, semua dinar-dinar dia tu untuk dia pergi umrah tersebut. Jadi alhamdulillah, saya nak tunjuk sedikit emas. Ini ialah emas 1 dinar. Emas 1 dinar ni, okey, keistimewaan emas. Saya masuklah satu topik iaitu keistimewaan emas sebagai simpanan. Pertama ialah emas ni, Allahumma salli ala Muhammad. Keistimewaan emas sebagai simpanan ni ialah nilai emas ni dia terjamin. Nah, nilai terjamin jangka panjang. Jangka masa panjang ni nilai emas terjamin. Tuan-tuan, 1 dinar yang saya pegang ni, 1 dinar ni berat dia 4.25 gram. Berat dia 4.25 gram. Pada zaman Rasulullah boleh beli 1 ekor kambing, dan pada zaman sekarang pun boleh beli 1 ekor kambing. Emas ni sebagai simpanan. Apa bukti sebagai simpanan? Dia ni kekal, kuasa beli dia kekal 1400 tahun dahulu. Zaman Rasulullah boleh beli 1 ekor kambing, zaman sekarang pun boleh beli 1 ekor kambing. Kalau emas ni sebagai betul-betul sebagai pelaburan, maka zaman Rasulullah boleh beli 1 ekor kambing, sekarang boleh beli 10 ekor kambing. Tak, dia sebenarnya bukan sebagai kuasa sebagai pelaburan. Emas ni sebagai penyimpan nilai yang paling ampuh, penyimpan nilai yang sangat-sangat berkesan. Sebab apa? Zaman Rasulullah boleh beli 1 ekor kambing, zaman sekarang pun boleh beli 1 ekor kambing. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku Wak Emas Bertahan Ketika Gawat ni, pada kulit belakang ni dia bagi tahu apa? 1 dinar seberat 4.25 gram ni mampu membeli 1 ekor kambing pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini harga 1 dinar secara relatifnya masih mampu membeli 1 ekor kambing. Kuasa beli emas ni tidak susuk
walaupun melebihi 1400 tahun. Jadi tuan-tuan, sejarah telah membuktikan 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing 1400 tahun dahulu, dan insya-Allah kalaulah ada kehidupan tak kiamat lagi 1400 tahun ke hadapan, dengan nilai 1 dinar ni juga boleh beli 1 ekor kambing. Mungkin 1 dinar pada zaman tu dah jadi 10,000, 20,000 dah. Tapi bila orang tu ada emas, kuasa beli emas ni dia kekal sepanjang zaman. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Sebelum tu kita tengok satu video berkaitan dengan emas, gold bar. Bukan, kita tunjuk gold bar, boleh kita tunjuk gold bar, siri gold bar daripada Public Gold. Ini ialah gold bar 50 gram 50 gram daripada syarikat Public Gold. Okey, sekadar itu saja perkongsian saya. Moga dapat manfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton live saya pada malam ini dan yang komen, like, share live saya pada malam ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.